Hey guys, so welcome back to my channel. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok kes-kes yang mana pernah terjadi akibat daripada main Ouija board ni. So for those yang tertanya-tanya, apa benda Ouija board ni? Ouija board ni adalah salah satu permainan yang digunakan untuk memanggil ataupun menyeru roh yang ada dekat sekeliling kita. Apa yang Kak Min boleh pesan, if you guys dah tengok video ni nanti, janganlah duk gatal-gatal tangan nak pergi DIY, nak pergi cari Ouija board tu and nak main pula Kak Min just nak share information je, bukan nak suruh korang try. Okay, so berbalik pada topik. Senang cerita macam ni lah, setiap tindakan yang kita buat mesti akan ada kesan dia. So apa yang Kak Min nak tunjuk dekat korang kejap lagi ni adalah salah satu kes yang betul-betul pernah terjadi Ini adalah punca dia akibat daripada main Ouija board. So let's start. Kisah ini adalah mengenai tentang seorang lelaki yang bernama Jackson Combs dan kawan sekerjanya yang bernama Stacy. Ada satu malam ni, diorang ni kerja sampai lewat malam. Jadi bila dah penat kerja tu, diorang ni pun rest lah sekejap. So tiba-tiba diorang ni pun dapatlah idea rasa macam nak main Ouija board ni. Jadi disebabkan diorang tak ada Ouija board ni, salah seorang kawan diorang yang bernama Alice, dia datang bawa pizza box kotak pizza tu. And diorang ni punyalah pandai pergi DIY pula Ouija board ni, which is diorang lukis lah secara manually Ouija board ni dekat pizza box tu. Pandai tak pandai? So, untuk penunjuk papan tu, diorang pakai satu cup kecil yang diorang jumpa dekat office. Jadi, diorang ni pun main lah Ouija board tu sama-sama. First round guna Ouija board tu, diorang memang dapat respon tau. Jadi, selepas tu, diorang ni pun mulalah tanya dari satu soalan ke satu soalan and ke soalan seterusnya. And yes, papan tu still respon and menjawab segala pertanyaan diorang. Tapi kan, lepas dah tanya banyak sangat soalan, bermulalah benda-benda pelik yang terjadi. Which is... Okay lah, kita tengoklah video ni I'm at work right now. I have about another hour. I get up at 1 until I get to go home. And we're gonna do some scary stuff tonight. Okay? Okay? L kill. I don't do this shit anymore. Fuck. What is that? What's that? Shit. Here, take this. Don't. Shh. Okay, I don't know what you guys think about this, tapi dekat description video si Jackson ni, dia ada bagi tahu, when you mess with Ouija boards, weird things happened. We film our board actually moving on its own. We're never doing this again. Beware of bad language. So, apa pandangan korang lepas tengok video tu? Korang rasa benda ni real ke? Or is just a short film? So, macam korang tahu zaman sekarang ni kan zaman teknologi. Semua benda dekat hujung jari. Tinggal one click je. Kejadian ni mengisahkan tentang Patricia Quispe. Dia ni adalah seorang remaja yang berusia 18 tahun and berasal dari Chosica, Lima, Peru. Pada Oktober 2015, Patricia ni dia menghabiskan masa weekend dia bersama kawan-kawan dia. So, masa tengah lepak-lepak tu, diorang rasa macam nak try main satu permainan yang dipanggil Ouija board ni. Jadi, diorang ni pun pergilah download application Ouija board dekat handphone. Lepas diorang dah penat main Ouija board tu, diorang pun baliklah ke rumah masing-masing. Tapi once bila si Patricia ni balik je ke rumah dia, mak dan ayah dia perasan yang si Patricia ni nampak pucat sangat muka dia. And tak lama selepas tu, si Patricia ni start macam kejung-kejung and mula mengeluarkan buih di mulutnya.
Jadi si parents Patricia ni pun cepat-cepatlah bawa pergi hospital. And diorang suspect yang Patricia ni mungkin keracunan makanan ataupun overdose dadah or something like that lah. So bila parents Patricia ni siasat kawan-kawan Patricia ni bagi tahu yang diorang lepak satu hari tu diorang tak buat apa pun. Cuma masa diorang lepak tu diorang ada download satu game guna app dekat phone lah, which is Ouija board. And at that time kawan-kawan Patricia ni terus syak yang Patricia ni sebenarnya dah kena rasuk. Video yang kami nak tunjukkan dekat korang kejap lagi ni adalah video bila si Patricia ni dimasukkan ke hospital. And dalam video ni ada part di mana si Patricia ni sewaktu dia meracau-racau, dia ada menyebut perkataan 666, which is kita tahu nombor tu adalah nombor setan ataupun the devil's number. And ada juga part di mana si Patricia ni dia menjerit and tanya mana handphone dia, and dia minta handphone dia dikembalikan semula. And based on jururawat yang ada pada waktu itu, diorang ada bagi tahu suara Patricia ni sewaktu dia meronta-ronta kedengaran agak garau. So jom tengok video dia. Okay, that's scary. Cuba korang komen dekat bawah apa pandangan korang. Pada Jun 2014, Alexandra dan adiknya Sergio dan juga cousin dia, which is pupu dia lah, Fernando, diorang bertiga ni dimasukkan ke hospital selepas meracau-racau macam orang kena rasuk. So nak dijadikan cerita, sebelum diorang ni dimasukkan ke hospital, diorang ni sebenarnya tengah main Ouija board tu di San Juan, Mexico. Antara diorang bertiga ni, yang paling teruk kena rasuk si Alexandra ni, which is si Alexandra ni dia sangat agresif sampai nak cederakan diri dia sendiri, sampai diorang terpaksa nak ikat Alexandra ni. So, parents Alexandra ni bila dia tengok anak adik dah macam kena rasuk, diorang pun decide untuk panggil paderi ke tempat mereka. Tapi ahli keluarga lain tak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh parents Alexandra. Sebab kebanyakan daripada ahli keluarga Alexandra ni bukanlah orang-orang yang kira alim lah, sebab diorang ni bukan jenis yang selalu pergi gereja. Jadi untuk menenangkan Alexandra daripada bersikap agresif, which is akan kena rasuk tu, doktor ni pun bagilah ubat penenang dan ubat anti-stress. So, I don't know lah guys. Apa tunggu lagi? Jom tengok video dia. Alejandra, ¿no estás cansada? ¿De qué te ríes? ¿Y por qué te vas a morir? ¿Que ya no te quieres o qué? Déjala, toma unos pedos, ¿está? Ya, Alejandra, ya. Tranquila. Tranquila, ya. ¿Vale? Jadi dikatakan sewaktu si Alexandra ni duk meracau-racau, dia sempat bagi tahu orang dekat situ which is Alexandra ni dia cakap yang kita semua akan mati. So bila orang dekat situ tanya Alexandra tu balik, kenapa nak mati? Awak kenalah sembuh, family awak tunggu awak. So si Alexandra ni reply secara spontannya, diorang akan mati. Kisah ni adalah mengenai Blanca Giovanna, seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun dan berasal daripada Jin, Peru. Untuk kisah Blanca ni tak banyak sangat detail yang Kak Min boleh gather, especially dalam bahasa Inggeris lah. So, ni apa yang Kak Min dapat cari. Nak diceritakan, pada tahun 2011, Blanca and kawan-kawan dia ni duk pakat-pakat lah main Ouija board ni. Berapa kali diorang main Ouija board ni Kak Min tak pasti. Tapi apa yang pasti is bila Blanca and kawan-kawan dia ni main je Ouija board ni, ada benda yang sangat scary terjadi pada Blanca tu sendiri. And dikatakan sejak dia balik daripada main Ouija board tu, kelakuan Blanca ni dia dah macam lain sikit. And even family dia pun perasan. Salah satu kelakuan yang pelik si Blanca ni buat is menjerit dengan tiba-tiba, memandang tajam tanpa berkata apa-apa. And ada time Blanca ni duk kumat kamit baca mantra. And pada waktu tu family Blanca ni dia just perhatikan je gerak-geri Blanca ni. Tapi lama-kelamaan bila diorang biarkan je Blanca ni, keadaan Blanca jadi makin teruk. And Blanca ni jadi sangat agresif terhadap keluarga sendiri. And apa parents dia ni buat? Diorang pergi ikat Blanca dengan rantai dalam bilik dia untuk tak nak bagi Blanca ni serang-serang orang. So, video yang Kak Min nak tunjuk dekat korang kejap lagi ni adalah bukti di mana Blanca seakan-akan dirasuk sesuatu.
Weh, sumpah rasa macam meremang jugalah bila tengok video tadi kan. Tapi ada sumber yang mengatakan if orang yang main uja bot ni diganggu ataupun dirasuk selepas diorang bermain, kebiasaannya diorang ni mesti ada melakukan sesuatu sewaktu main uja bot tu. Sebagai contoh lah kan, masa tengah main tu mungkin si pemain tu ada terhina, terkutuk atau tercabar roh-roh yang ada dekat situ. Or boleh jadi juga masa nak stop main uja bot tu diorang tak say goodbye. And ini akan menyebabkan yang roh-roh tu ingat yang kita sebenarnya mengalu-ngalukan kedatangan orang. And that's why lah mungkin dia ikut pemain uja bot tu. Tapi kan, up until now, selepas video ni dah tersebar dekat internet, masih tak ada lagi update tentang Blanca. Cuma ada beberapa sumber yang tak pasti sangat kesahihannya. Ada yang cakap Blanca ni dah meninggal. And ada juga yang cakap Blanca ni diasingkan. And ada juga yang cakap Blanca ni sebenarnya telah dibunuh. I don't know. Please be my guest. Komen dekat bawah. Kejadian yang berlaku ni agak famous di Peru sebab ia membabitkan sebuah sekolah yang bernama Elsa Peria Flores School. Kejadian yang berlaku ni mendapat liputan yang tinggi since benda ni tak pernah lagi terjadi pada waktu itu di Peru. Dikatakan yang tapak sekolah tu dulu adalah tempat di mana mangsa-mangsa mafia pernah dikuburkan. Pada Mei 2016, ada beberapa orang murid di sekolah itu yang cuba main uja board just untuk berinteraksi dengan roh-roh yang ada dekat sekolah tu. Korang bayangkan korang dah tahu sekolah korang tu tapak dia keras. Lepas tu duk gatal lagi nak pergi main uja board, nak pergi seru roh-roh yang ada kat situ. Kau dah kenapa? So nak dijadikan cerita, lepas je murid-murid tu main uja board, kejadian yang pelik mula berlaku. Lebih kurang 20 orang murid tiba-tiba kena rasuk pada waktu itu. Sampaikan pihak sekolah ni terpaksa call polis untuk minta bantuan. And yes, pada waktu tu memang sangat kecoh lah sekolah. Jadi selepas polis datang, murid-murid ni pun dibawa lah pergi ke hospital. Ingat kan kejadian ni dah habis sampai situ? Rupanya tak guys. Seminggu selepas tu, 100 orang murid dari kelas yang berbeza-beza tiba-tiba pengsan and ada yang kejong tak boleh bergerak. Based on murid-murid yang kena rasuk tu, diorang ada cerita. Sebelum diorang pengsan, diorang ada ternampak satu lembaga yang berwarna hitam yang sangat besar dan berjambang tiba-tiba datang ke arah diorang untuk membunuh mereka. And ada juga beberapa murid yang kena rasuk tu yang sebelum diorang pengsan, diorang dapat rasakan ada satu tangan yang tiba-tiba cekik diorang sampai tak boleh bernafas. Tapi based on apa yang murid-murid tu cerita, which is diorang nampak lembaga yang sama. So, let's roll the clip, shall we? Nampak macam tak masuk akal, tapi dia actually real. And yes, please komen dekat bawah tentang apa pendapat korang pasal video ni tadi. Okay guys, so I think itu saja untuk hari ini. Kak Min akan jumpa korang dekat next episode. So good night and sweet dreams. Sekejap sebelum tu, jangan pernah gatal-gatal nak main uja board ni